Alhamdulillah. Iya, kena abu juga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. InsyaAllah hari ini kita nak lihat amar dan nahi. Tapak tangan amar dan tapak tangan nahi ya. Okey. Cuma sebelum tu kita kena tengok dulu cara-cara tu. Ada satu nota tu, cara-cara membuat fi'il amar. Muka surat yang pertama. Kemudian muka surat yang kedua adalah cara-cara membuat fi'il nahi. Okey. Jadi cuba lihat dulu muka surat yang pertama. Cara-cara membuat fi'il amar. Okey. Sebelum itu kita nak lihat terlebih dahulu apakah maksud ataupun makna fi'il amar. Okey. Apa maksud amar tu? Yang kita duk kata amar-amar tu. Orang Melayu pun dia terkenal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Okey. Cuba tengok saya share ni. Fi'il amar. Perkataan amar tu cuba kita tengok. Supaya orang tak keliru nanti. Perkataan amar tu amrun. Amrun. Dia ada tanwin ya. Bila dia ada tanwin, maknanya dia apa? Dia noun lah, dia kata nama. Kata kerja arahan. Kata kerja suruhan. Amrun, amar. Okey. Kalau kita tulis dengan alif lam jadi macam mana? Al-amru. Dia jadi al-amru. Sebab dia noun. Bila dia noun, dia boleh datang alif lam. Okey. Sebab itu kalau versi yang penuh tu kita kata apa? Fi'lul amri. Cara tulisan dia. Yang kata fi'il amar tu. Kalau tulisan penuh dia ialah fi'lul amri. Jadi, kita tengok semula amar ni. Bila contohnya bahasa Melayu saya kata arahan. Contoh ini contoh bila saya kata arahan. Ada tak perkataan Melayu telah mengarah? Mesti ada kan? Maknanya bos dah mengarahkan saya. Past tense lah, betul? Jadi maknanya perkataan amar ni sendiri dia ada mati, mudhari', amar nahi. Jadi mati dia apa? Amaral telah mengarahkan. Mudhari' dia apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Allah memerintahkan kamu semua. Jadi madi dia amara, mudhari' dia ya'muru. Amrun ni dia punya masdar dia.
kata terbitan dia. Jadi maknanya dia pun ada perkataan amar ni, dia ada past tense, telah mengarahkan, sedang mengarahkan. Arahkanlah, mesti ada. Jangan arahkan, mesti ada juga. Itu maksud dia lah. Itu maksud apa? Walaupun dia dalam bentuk nama, label, tajuk, fi'il amar, tapi perkataan ini sendiri dia ada madhi, ada mudhari' dia. Itu maksud dia. Okey. Jadi amar sekarang ni cerita dia apa? Amar yang kita nak tengok sekarang ni dia adalah tentang apa? Tentang arahan, suruhan, okey, perintah, itu maksud dia. Maknanya kata kerja perintah, kata kerja arahan, kata kerja suruhan. Itu dari sudut bahasa lah. Okey. Dari sudut implikasi hukum, dia apa hukum dia? Adakah semua yang amar itu wajib ataupun dia jadi arahan yang digalakkan, sunat muakkad dan sebagainya? Itu cross subjek lah, itu subjek lain. Maknanya tak boleh simply apa? Tak boleh simply orang yang belajar bahasa Arab dia kata ini hukum dia begini. Itu kena tanya orang fiqh lah. Okey, kelebihan memahami Arab tu satu kelebihan. Tapi soal nak mengeluarkan dia tu hukum dia apa, itu bidang orang lain lah. Kita kena respect orang lain punya bidang. Jangan campur dalam agama ni kena begitu. Hati-hati. Takut apa? Takut salah bidang. Pagi tadi jumpa doktor, dia suruh saya bedah jantung. Dia bagi tahu saya simptom-simptom. Okey, cek dah. Yang bagi nasihat tu doktor gigi punya. Doktor gigi lah. Dia tak ada kaitan dengan jantung. Tapi kau macam itulah. Kalau kita nak buat analogi Jadi bidang tu kena hati-hati. Contoh apa contoh? Contoh yang praktikal. Ini kadang-kadang banyak yang kacau bidang. Saya katakan ustaz tajwid, ustazah tajwid. Baguslah tu. Tiba-tiba dia cakap dengan kita apa? Dr. Gaya salah baca ayat ni batal solat. Batal solat ni panjang cerita Dia melibatkan fiqh, dia melibatkan hukum. Dia bukan simply tajwid apakah kesalahan tu minor dalam fiqh, apakah kesalahan tu betul-betul major yang menyebabkan batal, itu bukan bidang dia. Kepakaran dia menilai bacaan tu betul tak betul, salah tu salah, itu salah ini. Tapi nak menentukan orang ni ini akan batal solat dia, itu bukan. Awak bukan mufti, awak cikgu tajwid. Hati-hati jangan kacau bidang orang. Jadi kita kena hormati bidang. Okey tak tahu kita kata tak tahu, itu saja. Alright. Jadi amar. Cuba lihat cara-cara membuat fi'il amar. Kalau ada kemusykilan, ada apa-apa yang tak jelas, terus tekan butang mikrofon, tanya saja. Jangan tunggu lama-lama. Okey, teruskan soalan. Jangan risau. Tidak ada hukuman untuk yang bertanya. Alright. Okey. Okey. Sebelum kita baca nota cara-cara membuat fi'il amar, perlu ada sedikit catatan di situ. Supaya tidak salah faham, supaya dia tidak buat bid'ah yang tak sepatutnya berlaku nanti. Apa maksudnya? Amar yang kita nak buat, step langkah-langkah amar yang kita nak buat ni, ini hanyalah amar yang berasal daripada madhi 3 huruf sahaja. Itu kena ingat tu betul-betul. Yang kita nak buat ini, dia adalah fi'il amar yang asal dia daripada madhi yang 3 huruf sahaja. Kalau lebih 3 huruf, nota ni sudah tidak lagi terpakai.
Ah, tapi kalau untuk kita turunkan ilmu ni pada anak ke cucu yang sekolah rendah belajar bahasa Arab, memang praktikal lah sebab dia belajar daripada yang 3 huruf. Sekolah rendah ataupun sekolah menengah yang menengah rendah ni dia hafal buta saja. Madhi, mudhari', amar tu dia hafal. Kalau di exam dia start demam bagi tu tak boleh jawab lah. Sebab dia tak diajar cara-cara membuat sendiri. Manual tu tidak diajar. Kita tunjuk cara dia. Alright. Okay. Cuba pergi kepada dia punya mukadimah dia. Cuba lihat dia punya mukadimah. Okay. Pengenalan. Ada yang kata pengenalan. Ada yang kata mukadimah. Ada kata sinopsis. Kalau buku-buku zaman sebelum saya dia kata sekapur sirih. Kenapa sekapur sirih? Sebab dulu apa-apa nak buka kata kena bawa tempat sirih. Nak meminang ke apa-apa hajat bawa sirih. Itu sebab sekapur sirih. Sekapur sirih itu introduction itu. Okey ya. Alright. Apa kata dia? Fi'il amar dibuat daripada fi'il mudhari'. Fi'il amar, kita nak buat fi'il amar itu maknanya kita kena ambil fi'il mudhari'. So jangan tengok fi'il lain lah. Katakan contoh. Contoh katakan apa? Kita bagi perkataan. Ini perkataan yang kita bekalkan sebagai koleksi. Katakan kita bagi qatala fi'il madhi, yaqtulu fi'il mudhari'. Tiba-tiba kita kata apa? Sila buatkan fi'il amar untuk perkataan ini. Jadi yang saya bagi ni saya ikut susunan kamus lah. Kamus dia akan bagi madhi, dia bagi mudhari'. Okay. Kemudian dia bagi masdar. Amar dia tak bagi, nahi dia tak bagi. Dalam kamus tak ada. So dia hanya bagi madhi, mudhari'. Kemudian kat sini adalah masdar. Satu lagi. Qital katakan. Qatlun, qitalun. Tak apalah tu. Jadi katakanlah kita bagi begini, kita bekalkan begini, qatala yaqtul. Tiba-tiba kita kata apa? Sila. Contohnya, kata sila buatkan amar untuk fi'il ni. So jangan pening pula tengok mati ni. Nanti dia pergi bergaduh mati pula. Mati ni punya buat macam mana? Bila dah pening dekat mati tu buka balik tempat sirih. Jadi dia kata apa? Fi'il amar dibuat daripada fi'il mudhari'. So maknanya fokus yang yaqtulu saja. Qatala tak ada apa-apa, itu sebagai apa? Sebagai koleksi kita saja. So jangan tengok. Qatala dah tak payah tengok lah. Kita hanya tengok mana? Yaqtulu. Okey. Itu dia punya apa? Dia punya ayat yang pertama. Okey, cuba kita lihat pula step dia. Langkah-langkah dia. Langkah ni pun penting juga ni. Sebab hari tu dah berlangkah-langkah kita buat ni. Langkah lain juga dia buat. Kita bagi langkah yang ni, langkah dia sendiri juga dia buat. Okey, yang pertama. Matikan baris huruf yang terakhir. Okey, so ambil sampel yang saya bagi ni je lah. Qatala yaqtulu. Okey. Daripada yaqtulu cuba tengok semula. Daripada yaqtulu pandukan step yang kita bagi tu. Dia suruh kita buat apa? Matikan baris huruf yang terakhir. Jadilah dia yaqtul. Yaqtul. Okey. Alright. Ini langkah yang pertama. Okey. Ini dia sebenarnya ayat ni senang je, boleh faham, semua boleh buat. Dia tak ada double meaning ke ayat-ayat kiasan ke, tak ada. Itu clear cut punya ayat. Okey. Yang kedua, buangkan huruf yang pertama.
So daripada yaktul tadi, okey. Apa disuruh kita buat? Buangkan huruf yang pertama. So inilah baki yang tinggal. Ini baki dia. Okey. Berbaki yang inilah dah dibuang ni. Alright. Okey. Ini yang kedua. Okey. Okey. Yang kedua. Okey, yang ketiga. Cuba yang ketiga. Yang ketiga ini hati-hati. Nota yang ketiga ini dia ibarat 2 dalam 1. Dia ada 2 kemungkinan. 2 kebarangkalian. Sama ada boleh balik raya atau tidak boleh balik raya. 2 kemungkinan. Contoh. Ya. Kalau boleh pun tak payah balik lah. Orang kita bukan bersalam lagi raya ni, berpeluk-peluk nanti. Dia bagusnya salam macam Indonesia tu. Ulur sikit ujung je. Jawa punya style lah. Dia sentuh ujung sikit je. Dulu kita bentuk dia, hari ni praktikal. Ulur sikit je lah. Buat syarat je, cas bateri sikit je. Okey. Yang ketiga ni hati-hati sebab walaupun dia satu ayat, tetapi dia tu 2 dalam 1. Dia maknanya dia akan ada 2 kebarangkalian di situ. Jika boleh dibaca, teruskan bacaan. Cuba tengok kita punya hasil tadi ni. Jika boleh dibaca, teruskan bacaan. Tengok gaya macam tak boleh. Okey. Untuk ayat yang jika boleh dibaca, teruskan bacaan, sila buat nota di situ. Sila buat sedikit remark di situ, nota. Buatlah kurungan ke apa. Kita buat sedikit nota tambahan di situ dalam kurungan dan sebagainya. Tulis. Kebiasaannya untuk fi'il yang sakit. Jika boleh dibaca, teruskan bacaan. Maknanya yang biasanya boleh terus baca ni, dia adalah kebiasaannya melibatkan fi'il yang ada huruf sakit. Maknanya dia ada alif, dia ada waw, ada ya. Kalau qatala ni sihat. Qatala ni dia tak ada sakit. Okey. Jadi yang jika boleh dibaca, teruskan bacaan, kebiasaannya melibatkan fi'il yang mengandungi ataupun ada huruf sakit. Okey. Tapi yang kita punya sebabkan tak ada huruf sakit, kita punya ialah kemungkinan yang kedua. Jika tidak. Itu kita punya. Jika tidak, maknanya jika tidak apa? Jika tak boleh baca, apa yang perlu kita buat? Tambahkan huruf alif di awal perkataan. Tambahkan huruf alif di awal perkataan. Okey. Alright. Okey. Belum siap lagi ni. Alright. Alif yang kita tulis di awal perkataan ni, saya tak tahu Microsoft Word ni macam tak ada function ni. Tapi kalau kita tengok dalam Quran, setahu saya Quran yang dicetak di Saudi tu dia pakai komputer juga. Cuma font tu tak tahu macam mana. Dia ada khas untuk dia ke macam mana ke. Maknanya alif yang kita letak di awal perkataan ni kalau dalam resam Osmani dia adalah alif yang ada sod kecil atas ya. Dia ada macam berundu kecil atas tu. Saya tak erti nak buat macam mana sebab tak ada simbol tu tak ada di sini. Maknanya dia hamzah wasal dia panggil. Dia panggil hamzatul wasl. Jadi jangan sesekali ada yang tulis begini. Ini salah besar. Ini bukan salah kecil ni.
Sulih begini tak boleh, alif bawah pun tak boleh. Sebab ini adalah hamzah qata'. Kita adalah alif saja. Kalau tak reti nak buat simbol dia, tak apa. Alif saja. Sebab dalam Dia latihan, alif saja biasa saja boleh. tak kisahlah, boleh jugalah. Cuma kalau diletakkan hamzah sama ada di atas atau di bawah, yang itu nanti dia jadi macam tajuk filem, tiada maaf bagimu. Okay. Tajuk filem lama nanti. Okey. Jadi tak boleh letak. Sebab dia ini hamzatul wasli. Apa maksud hamzatul wasli? Ni Yang contoh dia. wasal. Tengok sini, saya buat. Ni contoh dia. Kalau saya tambah waw dekat depan ni, alif tu dah tak ada function lagi lah. Kita baca waqtul. Jangan kata-kata bunyi kan dia. Tetapi kalau yang begini, contohlah, kalau alif yang ada hamzah ni, dia kena bunyi. Wa uqtul, kalau ada lah perkataan ni. Sebab dia hamzah yang dominan. Dia hamzah, dia bukan alif. Dalam bahasa Arab, sebenarnya hamzah lain, alif lain. Alif dia bukan hamzah. Sebab itu kalau kita ingat dulu belajar mukaddam, hamzah dekat ujung, betul? Nun, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Di awal kita start alif. Maknanya alif yang kita start awal tu, itu hamzah wasal sebenarnya. Okey. Jadi, peringatan jangan ditulis hamzah sama ada atas ataupun bawah. Yang ini kita reject lah. Ini maknanya kalau Roblox PKP ni memang tak ada kesian balik tu kalau U-turn je. Tak boleh, tak ada budi bicara lagi. Okey. Alright. Itu yang pertama. Jadi dalam latihan ada student yang dia tulis baris. Contohnya apa? Kadang-kadang dia tulis alif tu baris atas. Kadang-kadang alif ni dia tulis baris bawah. Kadang-kadang alif ni dia tulis baris depan. Sebagai tanda saya budak baru belajar, dimaafkanlah. Tapi sebenarnya dalam Quran tidak boleh ada apa? Baris. Tapi kalau sebagai panduan, permulaan, tak mengapa. Tapi kalau saya prefer tidak ada baris lah. Jangan dibariskan. Okay. Kekalkan dia tidak berbaris begitu saja. Okey. Setelah kita faham dia adalah hamzah wasal, hamzah yang tidak ada bunyi, kecuali perkataan ini kita jadikan dia permulaan ayat. Jadi kita jadikan dia starter di ayat itu, sudah tentulah kita nak kena bunyikan alif ni. Jadi soalannya, macam mana kita nak bunyikan dia? Cuba lihat nota yang di bawah tu pula. Penentuan baris huruf alif. Penentuan baris huruf alif. Di sinilah yang akan menentukan. Okey, Cuma nota yang lama saya bagi tu tak tahu betul ke tak betul. Cuba tengok nota yang saya share ni. Nota yang sama tapi ada pembetulan sikit. Cuba tengok yang saya punya ni. Penentuan baris huruf alif. Yang pertama ialah baris huruf ketiga. Yang kedua baris huruf alif. Cek betul-betul, takut terbalik. Ya, terbalik yang lama. Yang lama terbalik. Betul kan Yang pertama ialah baris huruf ketiga, bukan baris huruf alif Yang pertama baris huruf ketiga. Yang kedua baris huruf alif. Betul kan? Okey. Tukar je lah, buat anak panah je. Okey. Jadi huruf ketiga ni dia ada tiga keadaan lah. Dia ada baris atas, ada baris bawah, ada baris depan. Tetapi huruf alif dia hanya ada dua keadaan saja. Baris bawah dan baris depan saja.
Alif tidak ada baris atas. Jadi maknanya apa? Kalau huruf ketiga berbaris atas, alif berbaris bawah. Kalau huruf ketiga tu kita kira daripada alif lah. Okey. Huruf ketiga tu daripada huruf alif. Contohnya tadi, tengok semula. Contohnya yang tadi itu kita kira di mana? Kita kira daripada sini. Alif, qaf, ta, lam. 1, 2, 3. 3 tu huruf ta. Okay. Ini huruf yang ketiga. Jadi maknanya kalau huruf ketiga baris depan, alif baris apa? Bawah. Bawah. Huruf ketiga baris depan, alif baris harapan. depan juga lah. Oktul. Jadi bunyinya uktul. Okey. Jadi satu je lah yang pelik, iaitu apa? Kalau huruf ketiga baris atas, alif berbaris bawah. Kalau huruf ketiga berbaris bawah, alif pun baris bawah. Tapi kalau huruf ketiga baris hadapan, alif berbaris hadapan. Okey. Alright. Ya. Setakat ni okey? Clear? Ada apa-apa bantahan ke? Tak puas hati ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Huruf ketiga baris alif dulu. Jadi kalau soalan jawab insyaAllah tak clear. Nak makan kita ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh. Baris atas dia Kalau nak dengar tak boleh insyaAllah nak dengar. Tak, bila Ustaz ajar saya yang ini, mula dia orang tengah saya tak faham. Bila Ustaz ajar saya balik yang ni, tak ingat sampai hari ni insyaAllah. Itu tadi dapat Lailatul Qadar tu insyaAllah. Kalau baris atas dia pergi bawah. Okey. Alright. Kalau dah faham, cuba tengok Baris tapak depan tangan. baru. Okey, kalau dah faham, cuba tengok tapak tangan. Hmm. Cuba tengok tapak tangan. Tapak tangan Amal. Okey. Tapak tangan ni menarik lah. Dia tinggal peace saja. Dia sudah tinggal apa? 2 jari sahaja. Okey. Jari mana? Jari telunjuk Dengan dan jari tengah. tengah. Jari telunjuk dan jari tengah. Okey. Untuk kita justify kan, untuk kita faham, untuk kita logikkan mengapa tinggal 2 jari tersebut, kita kena ulang balik 5 jari yang ada di tangan kita. Maknanya maksudnya ulang apa? Kita kena faham balik bahawa ibu jari adalah kepunyaan first person. Ganti nama orang pertama. Okey. Kemudian telunjuk dan tengah kepunyaan second person. Ganti nama orang kedua. Bakinya manis dan kelengking adalah third person. Ganti nama orang ketiga. Jadi secara logik kita tidak mengarahkan first person dan arahan kita tak boleh beri kepada third person. Arahan itu kita bagi kepada second person sahaja. Itulah kenapa yang tinggal hanyalah telunjuk dan tengah. Kerana telunjuk dan tengah itu adalah kepunyaan anti, antuma, antuna. Okey, anti, antuma, antuna. Dan jari tengah adalah anta, antuma, antuna. Antum. Antum. Okey. Anta, antuma, antum. Okey. Alright. Cuma sedikit soalan. Sedikit soalan pagi ni. Boleh atau tidak arahan kita berikan kepada third person?
Siapa dapat jawab? Siapa dapat jawab? Boleh balik awal lah. Kita arahan kita boleh beri kepada Boleh atau tidak arahan itu kita tujukan ataupun kita berikan kepada orang ketiga. wah. Tak boleh. Iya. Tak boleh. Sila, kalau jawab boleh dengan alasan dan kalau jawab tak boleh dengan alasan lain. Tak boleh. Mana boleh beri Tak. arahan untuk ketiga? Kalau tak boleh, apa hujah dia? Hujah dia tak ada kat situ. Oh, itu je. Ya. Kalau nak bagi arahan Saya kata tak, untuk kalau nak bagi saya arahan kata tak untuk, boleh, tak boleh lah. tak boleh lah. Kalau nak bagi arahan untuk orang tu pun kena guna orang kedua. Macam kata Sebab Toto jari dia suruh dua dia. je. Jari ada dua je. Dua Ustaz. je. Okey, kita tunggu pendapat mazhab lain pula. Mazhab. Ini pendapat tak kisah. Terbuka. Jari ada Dia, dua je Ustaz. Kenapa jari tu dua? Dah kat okey, situ okey. tulis dua. Yang itu clear. Yang okey, sabar, tenang. Maknanya sebagai for the sake of nota memang kita sediakan dua jari, betul? Maknanya yang ada di situ anti Baki dia dua. antum lah. Tapi ini sajalah, ini soalan terbuka. Soalan yang mungkin secara literal tidak ada di situ. Tapi sekadar critical thinking ke kebat ke, soalannya ada tak kemungkinan arahan itu kita boleh tujukan kepada orang ketiga? Itu soalannya. Bermakna Boleh, Ustaz. Direct tak boleh, Ustaz. Tak Direct boleh. untuk orang ketiga tak Boleh, boleh. suruh lain suruh. Tu maksudnya kena Suruh guna orang kedua lah. Orang tu. orang Kena ada orang kedua lah untuk beri arahan kepada orang ketiga. Directly memang tak boleh. Macam parlimen ni. Pada pendapatan saya, ada tak yang pendapat yang agak berbeza sikit? Yang berlawan dengan majoriti ni? Sebab saya pegang, kalau saya pegang boleh. sebab Nanti sabar dulu. Boleh. Saya bagi tajuk je. Saya kata Betul. yes boleh. dua untuk mudari Tapi lagi saya terang lah kenapa tu saya akan bagilah dia punya jawapan. Tapi saya bagi alasan dulu. Ya, saya punya introduction tu saya kata yes. Arahan boleh. Mi kata tak boleh. Saya jawab, tak boleh. Contoh. Boleh. Yang mana Contoh dia tadi tak ada. Bukan. Jawapan tadi tu ada lebih kurang dalam ayat Puan Zanariah tadi. Saya bagi contoh. Kita letak notis di dewan. Itu arahan ke bukan? Notis. Maklumat. Statement. Notice Maklumat. statement. Itu bukan maklumat. Statement je, Ustaz. Arahan. Tak. Sabar. Kita letak notis di dewan tu. Itu arahan ke bukan? Contoh Arahan. jangan merokok. Bukan. Jangan merokok tu itu direct sebenarnya tak boleh. Tapi contohnya saya bagi apa? Mesti Saya Kenyataan. pakai bagi mask. katakan- Bukan. Saya kata sesiapa yang keluar lewat Umum lah, umum. sila tutup lampu. Umum ya. Arahan ke Pada bukan? sesiapa? Arahan. Itu Tapi arahan. tak. Itu arahan ke yang penyata? Arahan. Tapi umum tak umum. Maknanya untuk orang ketiga indirect boleh. Tak boleh direct sebab kalau direct kita arahkan ni, faham tak? Dia tak ada. Dia boleh tapi dalam bentuk orang Melayu kata gesaan. Dia dalam bentuk indirect. Dia tak boleh direct sebab kalau direct Datin tutup lampu Datin, itu Datin. Datin cik, jangan lupa tutup lampu, itu Datin cik. Tapi Datin cik dah tampal dekat rumah dia dah. Siapa keluar lambat tolong kunci pintu. Tapi tak kunci sebab apa? Tunggu Datin lah. Semua rasa dia tak keluar lambat. Oh, siapa lambat. Sekejap. Lain saya okey tak? Lain. Ada Betul. lag Soalan sikit saya tapi okey lah. Merah, ada merah. Okey lah. Merah Ustaz. Okey tak? Okey. Ustaz, line tak clear. Line Okey, tak okey. clear. Okey dah. Okey, Ustaz. Okey. Hijau. Patut hijau. InsyaAllah. Okey.
Okey. Merah balik. Okey, dah okey. Okey. Jadi Dia sekejap. indirect boleh. Okey direct tak boleh. Tapi indirect. Contoh. Kita bagi yang praktikal lah, kita tak bagi yang dewan tadi. Contoh Nabi kata apa? Sangkut saja. Bila Nabi kata Sangkut Ustaz. Line merah. Sebentar. Tengok dia Kuning atau punya kuning boleh bar tak? ni penuh pula saya punya. Kuning Okey. boleh ni? Ni boleh. Saya kuning. Sekejap saya check dia punya ni, dia punya speed je. Boleh. Kita tengok check speed. Speed dia jap. Merah balik. Ada merah balik. Sebentar. Okey, sebentar. Saya punya speed. Check Okay. connection. Wire. Check wire. Wire kat bawah. Dah okey dah tu Ustaz, ada warna putih dah. Okey dah. Saya punya Mbps 70 lebih, banyak ni. Wave dia kot. Okey lah. Okey dah. Boleh dengar. Okey dah. Frozen balik dah. Tak freeze, tak gerak. Oh, dia upload problem. Oh, Dia download dia okey, tapi upload dia macam sangkut. terserah. Upload dia keluar kan? Okey. Okey. Okey dah. Okey dah? Ya okey. Ya okey dah sekejap. Tak tahulah kejap lagi kot. Ni elok dah. Ni elok ni. Boleh continue Ustaz. Okey. Boleh Ustaz. Nak baca auzubillah saya tak ada pula. Kan? Tak tahu siapa punya gangguan. Okey. Sebentar saya tengok balik. Upload okey dah okey. Alright. Okey insya-Allah. Okey. Okey. Sekali lagi. Contohnya bila Nabi kata barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Siapa? Okey. Itu dia ada tuju pada sesiapa tak? Tak ada. Lepas tu dia kata apa? Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Itu arahan ke bukan? Arahan tapi Direct ke indirect? indirect. Dia tak kata Datin Cik kalau beriman, tu Datin Cik kalau dia sebut tak sebut Datin Cik. Maknanya itu indirect. Jadi arahan boleh dalam bentuk indirect. Okey kalau orang ketiga lah, secara normalnya dia mesti apa? Direct lah. Okey. Okey, tinggal 2 jari betul? Yang kosong tu jari mana? Yang kosong di Yang tak ada tulis apa-apa tu? jari tengah. Jari tengah atas sekali. tengah. Betul ke? Jari telunjuk atas sekali. Jari tengah. Jari tengah atas. Dah pening lah, kejap tunjuk kejap. Jari tengah atas sekali. Dari tengah kan? Ya, dari tengah atas sekali hantar. Hantar. Baru kita saja dah goyang lah. Dari kelingking. Jadi tengah ke kelekek? Tengah Atas sekali. tengah atas sekali. Okey, tengah siapa? Hantar. Okey, tengok baik Semua madhi asal huwa.
Semua Ya, fi'il madhi asalnya. Okey. Semua mudhari' asal huwa. Tarik asal, tarik asal. Jadi madhi dengan mudhari' yang original tu siapa punya? Huwa. Untuk amar jari huwa dah tak ada. Betul? Ya. Jadi amar asal itu kepunyaan anta. Awak seorang lelaki. Okey. Jadi kalau kita baca Quran kita jumpa fi'il amar, wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Kul, katakanlah. Engkau katakanlah, wahai Muhammad. Itu maksud dia. Arahan tu untuk kita lah, tapi simbolik dalam Quran tu dia tujukan wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Okey. Alright. Cuba tengok dia punya okey. Sini contoh. Kita nak buat yang jari telunjuk dulu. Mari kita buat telunjuk terlebih dahulu. Saya kopikan yang ini tadi. Cuba tengok. Untuk jari telunjuk belakang tambah apa? Jari Ya. telunjuk. Ya. Telunjuk. Ya. Ya. Ya, ada ya. Ya berbaris Bawah. Mati. Mati. sebelum ya. Bawah. Baris bawah. Uqtuli. Sebunyi dia apa? Uqtuli. Okey. Alright. Kemudian untuk yang tengah-tengah, antuma, awak berdua. Belakang tambah apa? Alif. Alif. Lam tambah alif jadi apa? Lam alif. Lam alif. Lam alif lah. Alif baris apa? Tak ada Alif alif. baris Tak ada atas. baris. Tak alif, tak ada baris. Tak ada baris. Ada. Sebelum. Sebelum alif? Dari atas. Uqtula. Oh. Kamu berdua bunuhlah. Bunuh. Tak ada dalam Quran, tak ada yang risau. Ayat ni tak ada ni. Contoh. Antunna. Tambah apa belakang? Nun. Nun. Nun Nun atas. berbaris. Atas. 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 Sebelum nun Mati. 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 Uqtulna. Okey. Kamu semua bunuhlah. Kata itu contohnya. Kesian kakak. Okey, kemudian yang asal tadi uktul. Kemudian yang tengah-tengah sama. Sama, dua-dua sama. Arahan untuk awak berdua lelaki dan awak berdua perempuan sama. Tidak ada beza. Okey. Yang terakhir antum. Awak semua lelaki. Apa yang kita tambah kat belakang? Wow. Waw alif. Alif berbaris. Tak ada. Alif tak ada baris. Waw baris. Mati. Mati. Sebelum waw Baris hadapan. Depan. depan. Uqtulu. Okey. Inilah dia. Sahaja. Sebab tinggal 6 orang saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang tengah-tengah ni kita kira 1, 5 je lah tinggal. Sebab Uqtulah ni ulang 2 kali kan. Tinggal 5 orang je. So ini saja. Alright. So ini untuk amal. Okey. Lepas ni Nahi dah senang lah. Nahi ni lebih kurang ulang balik amal saja. Amalah. Seolah-olah kita ulang. Maknanya dah faham step amal. InsyaAllah step Nahi tu bolehlah. Tapi bolehlah tu pun dia kena buat latihan. Jangan insya-Allah tak jadi.
Yalah, insya-Allah lah kalau tak nak pergi bawah tahu. Tapi sebenarnya kita jawab insya-Allah tu betul lah tu. Maksud betul. Dua-dua betul. Bukan? Selingan. Dalam Quran, apa beza insya-Allah dengan biiznillah? Bismillah. Dengan izin Allah. Biiznillah orang Melayu terjemah apa? Dengan izin Allah. Allah. In apa in? Sekiranya. Ya Allah, Allah kehendaki. Sekiranya Allah kehendaki. Ni insya-Allah Kalau biiznillah Dengan izin. Izin Allah. Allah. Okey. Sama ke tak? Soalan kuis kedua. Dengan izin Allah. Jika Allah kehendaki, dengan satu lagi, dengan izin Dengan izin Allah. Allah. Sama lah. Lebih kurang tu kot. Sama. Kita tak ada kod. Kita tak terima jawapan kod tak terima. Kod. Sama Ustaz, sama. Sama ke tak? Sama. Saya cerita dalam Quran, konteks penggunaan Quran. Sama ke tak? Penggunaan Quran. Maknanya konteks yang Quran guna, penggunaan perkataan tu dalam konteks ayat Quran. Sama ke tak? Tidak. Lain biiznillah dengan izin Allah. Kalau siapa jawab tidak tu apa yang tak samanya? Alasan. Satu jika, satu dengan. Okey. Kalau dalam konteks penggunaan Quran, dia tak sama. Maknanya yang kita pakai insya-Allah tu betul lah. Kan? Maksudnya dari sudut makna itu betul. Apa beza dia? Kalau dalam Quran dia kata biiznillah, itu maknanya beyond kita punya usaha. Kita tak ada campur tangan. Faham tak? Dengan izin Allah. Maknanya dia tu purely memang Allah gifted daripada Allah. Contohnya dalam surah Baqarah, kalau ingat lagi tadarus kita, kisah perang antara Talut dengan Jalut. Juzuk kedua, sebelum nak masuk juzuk ketiga. Dalam perang tu apa cerita dia? Mula-mula ramai tentera dia, betul? Lepas tu diuji dengan nyempa sungai, betul? Dah habis, separuh minum air. Lepas tu ada lagi yang balik. Dah tinggal berapa kerat je. Berapa kerat tu David dan Goliath yang Mak Salih kata tu, lawan tentera Jalut yang ratus ribu tu. Logically tak boleh menang, betul? Tapi apa yang berlaku? Dengan izin Allah. Fahazamuhum biiznillah. Dengan izin Allah. Mereka mengalahkan tentera Jalut dengan izin daripada Allah. Oh. Itu miracle. Tapi kalau apa? Kalau Datin Cik kata, Ustaz datang rumah Ustaz, kenduri. InsyaAllah. Datang dah. Bunyi insyaAllah pun tahu dah. Baru ya suara tidak. Sebab walaupun kita tak nafikan sekiranya Allah kehendaki, tapi ibaratnya apa? Ibaratnya katakanlah hari yang sama tu ada 6 jemputan, betul? Kita boleh susun priority tu tak? Katakan ni tiba-tiba Allah, yang ni tak sempat kot. Jadi maknanya itu beza insya-Allah dengan biiznillah. Okey. Selesai. Alright. Cara-cara membuat fi'il nahi. Yang terakhir. Kena cepat ni sebelum jiran sebelah korek lubang pula nak baru apa sebelum raya ni. Dia macam-macam lain. Problem orang nak korek lubang semua ada ni. Okey. Tengok sama sebagaimana fi'il amar. Mukadimah tu sama aja. Tapi kita buat ayat cantik sikit je. Sebagaimana fi'il amar, fi'il nahi juga dibuat daripada fi'il mudhari'. Jadi maknanya apa? Maknanya tengok fi'il mudhari' aje lah. Jangan tengok yang lain. Okey, jadi sekali lagi lah kita ambil perkataan yang sama sebagai sampel kita.
Sebagaimana fi'il amar, fi'il nahi juga dibuat daripada fi'il. Mudhari'. So kita ambil mudhari'. Kita ambil yang mudhari' ni, kita kekalkan mudhari' yang sama tadi. Tetapi sudah tentu dia punya step berbeza sedikit. Apakah step yang pertama? Tukarkan mudhari' asal. Mudhari' asal jari mana tadi kita kata? Wah. Jari kelengking atas sekali, betul? Okey. Maknanya mudhari' asal itu kepunyaan siapa? Huwa. Okey, tukarkan mudhari' asal huwa kepada anta. Tukar anta lah. So daripada yaqtulu dia jadi apa? Taqtulu. Wah. Okey. Tukarkan mudhari' asal huwa kepada anta. Betul kan? Sekejap. Betul kan saya mesti? Saya hafal ni. Kepada Betul. anta betul. kepada Okey. huwa. Okey, betul. Okey, sekali lagi ya. Tukarkan mudhari' asal huwa kepada anta. Anta. So daripada yaqtulu kita dapat apa? Taqtulu. Sebab dia anta yang Langkah yang kedua, matikan baris huruf yang terakhir. Matikan. Matikan baris huruf yang terakhir. Okey. Alright. Okey. Langkah yang ketiga, tambahkan apa dia? Huruf lam alif di awal perkataan. Tambahkan huruf lam alif di awal perkataan. So apa kita dapat? La taq. La taqtu. Tambah lam alif Okey. pada Tambahkan huruf lam lam alif alif kepada di awal. di awal Tambahkan huruf lam alif di awal perkataan. Okey. Alright. Jadi sama jugalah. Bila kita dah dapat yang ini, automatik juga. Cuba buka tapak tangan nahi. Cuba buka tapak tangan fi'il nahi. Okey. Kita dah dapat hasil yang ini sama macam amar tadi, kita masukkan dia di mana? Jari tengah atas sekali. Maknanya dia kepunyaan awak seorang lelaki. Larangan ni adalah awak seorang lelaki. Okey. Bila kita dah masukkan dia di mana? Bila kita dah masukkan dia di jari tengah atas sekali, macam mana pula dengan soal imbuhan? Semua imbuhan akhir fi'il nahi adalah sama dengan imbuhan akhir fi'il amar. Sama saja. Apa yang kita ada dekat fi'il amar belakang tu, topak belakang tu, itu jugalah yang kita topak pada fi'il nahi. Contohnya yang pertama, kita tujukan larangan ini kepada anti, tambah ya belakang. Ya berbaris mati, sebelum ya berbaris bawah. So, la taqtuli. Okey. Seterusnya, untuk antuma. Untuk antuma kita tambah apa? Tambahkan alif di belakang. Depan. Belakang. So, dia jadi apa? La taqtula. Okey. Dan untuk antunna ditambahkan nun di belakang. So dia jadi apa? La taqtulna. La taqtulna. Okey. Alright. Kemudian yang asal tadi, ni yang original lah. Yang original tadi la taqtul, sama saja. Okey. Kemudian yang tengah-tengah pun sama. Antuma sama. La taqtula juga. Kemudian untuk antum,
Bahkan waw dan alif. Waw berbaris mati, lam berbaris hadapan. So kita dapat apa? La taqtulu. La taqtulu. Okey. Jadi yang ini hati-hati ya. La ini maksud dia apa? Tidak. Larangan. Larangan. Tegahan. Jangan. Larangan, tegahan. Okey. Jangan terkeliru dengan tidak. Okey. Apa beza tidak dengan jangan? Jangan merokok. Larangan. Saya tidak merokok. Nafi. Tahu nafi? Satu dia nama lam nafi. Yang ini dia nama lam nahi. Beza kan? Okey. Dengar baik-baik. Kalau lam nahi, fi'il nahi yang kita belajar ni hanya melibatkan dua jari saja. Jari mana? Telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah. Tetapi kalau lam nafi, dengar baik, lam nafi dia boleh masuk semua sekali jari fi'il mudhari'. Semua sekali. Contoh dia apa? Katakan. Bahasa Arab pergi apa pergi? Yazhabu. Betul? Saya nak kata saya. Saya jadi apa? Azhabu. Azhab. Boleh tak saya kata la azhabu? Boleh lah. Boleh lah. Sebab ini bukan larangan. Ini saya nak kata apa? La azhabu ilal masjid. Saya tak pergi masjid. Boleh. La nazhabu, la tazhabina, la tazhabani. Kalau lam nafi dia boleh masuk pada semua jari mudhari'. Tetapi kalau lam nahi hanya dua jari saja. Jangan salah kat situ. Lam ni banyak spesies dia. Okay. Ustaz, kalau ini saya, jangan tidak saya pergi. Kalau jangan pergi, jangan awak pergi. Jangan awak pergi. Ada la juga tapi yang di tengah lah. Tas. La tazhab, mati belakang lah. Tak lah ya. Tambah tak. Dia pakai ta. Okay. Dia hanya melibatkan anti, antuma, antuna, anta, antuma, antum. Ana tak ada. Kalau larang diri sendiri takut kena cek sekretari. Jangan saya pergi. Tak tahu. Itu tak tahulah. Tanya rambutan buka lagi kita. Tentang COVID ni dia terima penyakit kita. Ada Ustaz, nak pergi shopping. Jangan saya pergi shopping, duit tak ada. Tak, bukan. Walaupun kita macam bergurau, maksud saya normally tak boleh. Tapi kalau kita macam tadi tadi kata jangan pergi. Awak jangan pergi. Itu seolah-olah kita jadikan body kita pecah dua. Faham tak? Macam kita pecahkan kita kepada dua entiti. Maknanya kita seolah mengarahkan nafsu kita kan. Jangan pergi Kau jangan pergi shopping lagi ni. Dah berapa kali dah minggu ni pergi shopping. Itu boleh lah, tapi itu cerita Sendiri. Itu simbolik. Tapi secara literally tak boleh arahkan diri. Tapi kalau kita nak buat macam itu, sama ada mengarah atau melarang, kita seolah-olah pecahkan entiti badan kita ni kepada dua. Semayanglah sikit. Semayang sikit lah. Semalam dah tak semayang. Semayanglah sunat hari ni banyak sikit. Ustaz, macam mana kita nak differentiate yang mana lam nahi, yang mana lam nafi, Ustaz? Ada tips tak? Tips dia nak differentiate. Yang itu kena bayar dia banyak tu, RM2. Lam nahi. Tak. Dia bentuknya sama ya Ustaz. Dia guna ta. Pertama susah nak cakap lah, tapi pertamanya kalau nak tahu dia larangan, kita tengok depan dia, kita assume dulu kalau depan dia ta tu ada besar harapan dia larangan lah. Dia start dengan ta. Tapi kena pastikan kalau dia ta, belakang dia mati lah. Betul? Kalau belakang tak mati tak boleh juga. Kalau belakang tak mati, dia boleh jadi anta kan?
Kata tazhabu. Limaza la tazhabu ilal masjid ya Ahmad? Kenapa awak tak pergi masjid wahai Ahmad? Itu tanya soalan penafian. Itu bukan larangan. Jadi untuk latihan permulaan ni pastikan kita fokus. Nahi itu tinggal 2 jari saja. Mana dia tak akan ada start dengan alif, nun tak ada, ya tak ada. Depan dia mesti start dengan apa? Ta sahaja. Okey. Kemudian pastikan belakang dia mati. Belakang mati ni dengar baik. Belakang mati ni kalau tak ada topak belakang. Kalau ada topak belakang, pastikan nun tak ada. Contohnya apa? Tazhabuna antum, betul? Ya. Yang kita punya ada nun tak? Ya. Tapi tak ada nun. Nahi tak ada nun. Contoh. Nahi tak ada. Antuna ada nak. Sunnah tu Itu antuna. Saya cakap antum. Oh, antum. Okey. Antum. Kalau yang antuna tu dia problem sikit sebab dia tricky sikit. Tapi kalau yang antum tu dengan antuma, kalau mudhari' kan dia ada nun belakang. Betul. Tazhabani, tazhabuna. Kalau yang nahi dia buang alif, dia buang nun, dia buang. Dua nun tu tak ada. Dia buat tak tulu je lah. Dia jadi la tazhaba, la tazhabu. Dia tak ada lagi la tazhabani, la tazhabuna, tak ada. Nak tanya Ha, dari segi tulisan, la ni la space ataupun la sambung? sekali. Dari tulisan sama ada amal sama ada nafi atau larangan, la dia space tazhabu ataupun la tazhab, la tazhab tadi. Sini, cuba tengok skrin saya ni. Maksudnya Ni Ada Macam ni? space. Macam tu? ada space tak? Mana berjarak? Ada space. Ada space. Sebab lam alif ni kita consider dia sebagai huruf yang separate. So yang nafi tadi pun space. Sama. Dia macam satu perkataan. Contohnya saya kata apa? Saya buat ayat la azhabu ilal masjid. So saya buat kena macam ni juga. Dalam tulisan kena macam ni. La azhabu. Saya tak boleh buat macam ni. Okay. Itu yang Nafi. La atau tidak. nafi. Larangan? Sama. Dalam Quran pun dia akan ada space. Dia tak boleh rapat. Oh, tu sebab kalau buat dekat dalam punya type tu, dia mesti separate. Ni. La azhab. Kita buat sekali mesti dia tak ada makna. Okey. Separate baru ada. Ataupun Arab ni saya tak pasti. Kalau Inggeris kan, kalau kita type dekat Microsoft Word, dia ada yang automatic dia betulkan correction tu kan, auto correction apa tak? So boleh setting tu lah. Kalau Arab pun kita boleh setting. Nanti kalau kita buat banyak salah dia merahkan semua. Merah dia ada line kita klik. Okey, salah eja pun dia akan betulkan. Dia ada auto correction. Saya buat lam alif tu macam tu. Kalau buat sekali tak keluar langsung. Jadi sebab itu katakan contohlah katakan saya buat PhD dekat luar, kat UK ke, tesis pun siap semua sekali ya. Tapi boleh cakap tu ada pula bunyi Negeri Sembilan keluar, bunyi Minang keluar, ataupun cakap tak berapa nak okey. Rupanya tesis yang ditulis tu banyak pakai auto correction. Sebab benda tu teknologi sekarang. Jadi maknanya tak semesti saya boleh bercakap lah. Ataupun tak semesti tulisan saya tu dia ada teknologi sekarang. Alright. Jadi Arab pun sama lah. Arab dia boleh betulkan. Okay. So 2 tu selesai. Cuma yang apa namanya nak sambungkan fi'il dengan dhamir tu, itu saya ingat nanti bila kita naik lepas raya ni akan ada satu ulang kaji ringkas untuk semua sekali lah. Sebab saya rasa bila dah kena lembang ni problem semua nanti dia tak boleh. Terutama yang tak ikut kelas ulang kaji ni.
Walaupun nampak macam confident dia, nanti lepas raya dia masuk dengan nota ke mana, nota tulisan ke mana, apa ke mana, itu biasa. Kalau dewasa, fenomena tu sudah dijangka, tak ada masalah. Guru pun faham, tak ada. No hard feeling, kita faham, tak ada masalah. Jadi insyaAllah, maknanya selepas sesi akan datang ni, kita tak boleh start dulu lah. Akan ada satu sesi yang yang kita kena ada sedikit sesi pemanas badan. Pressure. Dia kalau di sini pemanas badan lah, tapi kalau sebelum ni, sebelum kelas tu ada satu kelas yang makan kuih raya. Sekarang tak boleh makan kuih raya, dulu dia ada. Waktu normal dulu confirm, sebelum tu dia akan ada satu sesi, cakap 5 minit, lepas tu makan kuih raya kat belakang. Barat begitulah. Yang ni kita terpaksa buat macam itulah. Okay, sebab yang sambungan dengan sambung kata kerja dengan dhamir ni, yang senior pun masih problem juga. Kita boleh kata yang baru masuk pening, dia sama, semua pening semua. Dia semua sekali. Pening berjemaah semua sekali. Yang itu memang saya akan ulang sekali lagi lah. Okey. Ada apa soalan? Function Arabic. Dr. Gaya tanya, function Arabic ni dekat mana? Dekat laptop ke dekat mana? Oh, yang saya punya tu. Oh. Laptop. Itu mahal tu, itu apps tu. Download. Saya cuba download, tapi nak masuk tu macam tak jadilah. Bukan, dia bukan macam ni. Pertama kena tahu kita pakai Windows berapa. Okay. Windows 10. Dia ada 10, dia ada yang latest 365 kan? Okay. Yang latest 365 lah. Nanti waktu buat cari dekat dia ada orang Indonesia buat tu, dia bagi percuma, dia wakaf je. Nanti saya tunjukkan dia punya link dia. Tapi kita kena pasti kita punya ni sama ada 64 bit ataupun 30 berapa bit, dia ada setting dia nanti. Lepas kita download tu, kita kena install macam biasa. Kita kena tekan install, nanti automatik dia akan lekatkan masuk dalam kita punya Word tu, macam saya punya tu. Jadi nanti apa ayat Quran yang saya nak, akan ada ayat, akan ada makna. Makna boleh pilih, ada berpuluh-puluh bahasa. Nak terjemah Melayu boleh, terjemah Inggeris boleh. Itu dia automatik, dia jadi macam sisipan untuk Word. Nanti yang doktor ambil gambar saya punya tu, yang tu lah saya ambil. Okay, Saya faham mekanisme tu, tapi saya cuba cari dan untuk download tu tak dapat. Okey, tak apa, nanti saya bagi link dia. Okey. Bagi kat grup Ustaz. Okey. Dia yang pertama macam itu. Yang kedua, ini bukan promosi yang saya tak jual barang. Saya nak cerita yang laptop ni sebenarnya yang saya pakai ni baru ni. Ini office bagi. Tapi office belikan lah. Tapi budak yang belikan tu tak tahu dia nak murah ke apa. Dia boleh tak belikan Word, tak ada office. Maknanya kosong. Lepas tu bila saya tanya, dia install yang ada Word free tu, yang apalah nama dia yang percuma tu kan. Tapi payahlah. Okay. NWS tu. Yes, WPS kan? WPS. Okey. Jadi bila saya tanya dia banyak kali, dia kata tak boleh Ustaz, dia kata kalau beli Microsoft, kita beli yang original mahal bayar dia. Dia ada yuran tahunan kan. Okey. 600 ke apa Okey. Apa penyelesaian dia? Rupa-rupanya bila saya cari dekat YouTube, kan YouTube ni banyak benda kan. Ada orang tanya soalan, selamat atau tidak kita beli Microsoft Word daripada Shopee? Okay. Dia tanya selamat atau tidak, legal atau illegal. Okey. Jadi saya duk study lah, tapi tak tahulah study saya ni tepat ke tak. Rupanya saya beli tu RM7 saja seumur hidup. Dan ini proven sebab dalam Shopee tu kalau kita pergi dekat mana-mana seller, dia akan ada rekod berapa yang dia dah sold kan. Dia dah sold dekat 10,000 lebih. Okey, jadi rupanya bila kita trace cerita tu, kita tengok dekat internet, rupanya ada certain syarikat besar ni dia beli buy bulk.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.